Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Okey, boleh. Tahu di kampung? Kena tugas minggu ni. Hah? Biasalah, tugas lah. Tugas saya. Dah live? Belum lagi tak? Dah live? Belum lagi? Dah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati sebagai seorang yang menyerah diri kepada Allah, seorang Muslim yang beriman kepada Allah.
Surah Al-Imran ayat 102. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil Datuk pengurusi masjid dan seluruh tan kuasa pengurusan masjid yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam kita yang bertugas khas pada pagi ini, Al-Fadhil Syekh Hisham, Tuan Bilal, dan seluruh kehadiran para jamaah di pagi yang penuh barakah. Malah sama-sama di kesempatan awal muqaddimah ini, sebaik-baik ucapan yang kita lafazkan, yang kita sebut daripada hati kecil kita semua ialah perkataan yang benar-benar disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat darajahnya. Itulah kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Satu ucapan yang memberi sinaran, bukan sahaja pahala tetapi sinaran hati dan jiwa kita semua, sebagai satu tanda yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagai al-ilaqatu ar-rabbaniyah, iaitu keterikatan ketuhanan. Al-ilaqatu ar-rabbaniyah itu keterikatan ketuhanan bainal abdi wa rabbih, di antara hamba dengan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan alam seluruhnya, sama ada manusia termasuklah cakarwalanya, binatang, pokok, bukau dan gunung ganang, antara kalimah yang tidak pernah terhenti di lafaz diucapkan sepanjang masa, alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah, ucapan yang diucap semua alam cakrawala yang ada, baik pokok, langit, bukit, bukau, gunung ganang, hatta tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia. Pastilah kalimah alhamdulillah menjadi mainan di bibir ataupun ucapan yang tak lekang di bibir. Dan para ulama kita menegaskan, di antara pandangan itu adalah pandangan Al-Imam Ibnu Qayyim tadi, menyatakan bahawa bila diucap kalimah alhamdulillah dengan serapan hati yang penuh keikhlasan, dengan niat yang penuh kemuliaan, dengan keinsafan yang benar-benar berada di hati jantung kita, maka kalimah itu dia akan memimpin kita, dia akan memandu kita. Yaquduna ilal khairat, dia akan memandu kita kepada jalan kebaikan. Dalam hal ini menarik perhatian saya dalam mukadimah sedikit awal pada pagi ini, bagaimana kalangan para ulama kita salafun as-salih, boleh katakan semua ulama, baik ulama hadis, ulama tafsir, ulama fiqh, tasawuf dan seumpamanya, ketika bercakap tentang kalimah tahmid ataupun alhamdulillah, dalam rumusannya saya boleh sebut macam ni lah, seolah mereka berkata bahawa kalimah alhamdulillah adalah merupakan nyawa pada sebuah kehidupan, iaitu yang sesuatu yang boleh menghidupkan nilai-nilai kehidupan manusia sebenarnya.
Tanpa kalimah alhamdulillah, manusia akan mengalami kematian. Dan kematian yang paling ditakuti ialah hati yang mati. Dan hati tak pernah nak ingat pada Allah, tidak ada ucapan alhamdulillah atas segala nikmat Tuhan beri, itu boleh matikan hati kita. Batulah dalam hubungan ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, amat munasabah sekali bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara banyak-banyak ucapan membesarkan Tuhan, Nabi sebut dalam hadis, kalimah alhamdulillah tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kalimah alhamdulillah bila diucap dengan serapan hati yang ikhlas, dengan kesungguhan, penuh keinsafan, sabda Nabi SAW, dia punya pahalanya tamla'u atau tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Macam mana Allah nak bekalkan nikmat rezeki begitu besar kepada kita, dengan kata Nabi, pahalanya kalimah tadi bila diucapkan memenuhi ruang langit dengan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Tapi itulah jaminan Nabi kepada kita. Pahalanya kalimah alhamdulillah yang diucap dengan serapan hati yang bersih tadi, penuh keinsafan, kesungguhan, ikhlas tadi, pahalanya ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi ruang langit dan bumi. Inilah di antara apa yang sedikit dibincangkan para ulama, termasuklah disebutkan oleh almarhum Sayyid Sabiq, seorang tokoh besar, ulama terkini jugalah di zaman kita ini, pengarang kitab Fiqh Sunnah dan beberapa kitab yang lain, pun menukilkan dalam satu tulisan beliau Islamuna, menyatakan kehebatan kalimah alhamdulillah tersebut dengan pahalanya, kata Nabi, memenuhi ruang langit dan bumi, menyebabkan para malaikat sentiasa di bibir mereka kalimah alhamdulillah. Kan mereka tahu, kalaulah manusia dapat pahala sebegitu rupa di atas kalimah tersebut, malaikat pun nak kepada benda yang sama. Maka ucapan mereka malam siang ialah bertahmid, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya muqaddimahkan hal ini bukan apa, saya nak kaitkan sedikit kepada diri saya dan tuan-tuan bahawa kalimah alhamdulillah ini satu kalimah yang datang bukan saja dalam bentuk fizikalnya. Alhamdulillah fizikalnya alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha, itu fizikal kalimah. Alhamdulillah. Semua orang boleh baca belaka. Anak sekecil usia 5 tahun pun diajar boleh sebut. Sekecil anak kita usia baru 3 tahun boleh jadi disebut alhamdulillah dalam telonya lah. Tetapi kalimah ini bukan fizikal semata-mata. Betullah kalimah ini kalimah yang perlu diserap dalam hati jantung atas sebab 3 perkara yang utama. Li thalathati umurin hammatin, 3 sebab utama. Yang pertama, kita hidup dalam kerangka nikmat Allah yang tak pernah padam. Itu hakikat. Kita hidup dalam kerangka nikmat Allah yang tidak pernah padam. Padam nikmat ini hanya bila mati. Lagi mana tak mati, masih bernyawa, sampailah saat itu tak akan terhenti nikmat, kecil atau besar. Nikmat penglihatan, nikmat bercakap, nikmat mendengar, nikmat melangkah, nikmat macam-macam lah, harta benda tak akan padam, kecuali bila mati padamlah segala-galanya. Dan nikmat ini nikmat yang kita miliki, tak kira siapa kita, si kaya, si miskin, semua dinikmati. Cuma perbezaan nikmat itu secara fizikal lah.
Si kaya dengan kekayaannya lebih daripada si miskin. Tetapi hakikatnya hidup ini penuh nikmat yang sama. Si miskin boleh melihat, si kaya melihat juga. Si kaya boleh mendengar, miskin ada telinga juga. Si kaya boleh bersuara, si miskin bercakap juga. Cuma perbezaan mungkin sudut fizikal harta. Yang kaya banyaklah harta, yang miskin kuranglah sikit, tak ada. Tetapi hakikatnya nikmat tetap dinikmati. Kerana itulah kata para ulama, satu sebab yang utama ialah kalimah alhamdulillah dengan maksud kita bersyukur dengan penuh keinsafan kerana nikmat tak pernah padam. Maka sewajarnya lah dalam setiap waktu dan ketika ucapan yang terhambur pada bibir alhamdulillah. Bangun awal pagi, buka mata, alhamdulillah. Dapat masuk toilet, qada hajat, alhamdulillah. Dapat berdiri tegak dalam solat, qiyam tahajud, alhamdulillah. Dapat melangkah ke masjid berjemaah, alhamdulillah. Dapat rasa nasi lemak, alhamdulillah. Itu nikmat pertama. Kekuatan alhamdulillah kerana nikmat Allah yang tak akan padam, kecuali Allah padamkan dengan kematian. 3. Yang keduanya kata para ulama, kekuatan kalimah alhamdulillah itu disebabkan apa? Yang kedua, kerana kita sebagai manusia yang ada kelebihan yang tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Seekor burung walaupun dia bertahmid, seekor burung bertahmid memuji Allah. Sebatang pokok bertahmid memuji Allah, mereka tak diam diri. Walaupun seinci daun di atas dahan bertahmid, tetapi kita manusia lebih daripada segala-galanya. Atas tahmid kita, ucapan tahmid kita ada harga yang tinggi kerana kita manusia. Betullah nilai tahmid kita lebih daripada nilai tahmid seekor burung yang melayang-layang di langit sana, ataupun seekor binatang yang melata, ataupun sebatang pokok yang dahmi. Tak sama. Betullah harga tahmid kita ini besar kerana kita manusia. Yang ketiganya kata para ulama, kenapa kalimat tahmid itu penting dan besar dalam hidup? Yang ketiganya, ianya akan menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dia akan jadi persaksian depan Allah. Akhirnya itulah kalimah akan bersaksi depan Allah nanti. Daripada kita hidup sepanjang masa sampai ke mati, bila Allah bangkitkan nanti, persaksian utama di hari akhirat adalah pujaan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah atas apa nikmat kita miliki. Kenapa? Contoh yang mudah saja, kita hidup sepanjang hidup, kita boleh beribadat. Boleh beribadat dengan tegak berdiri, kalaupun duduk atas kerusi. Contoh ibadat, solatlah. Maksudnya dengan ibadat solat kita buat tadi, kita dapat tunaikan ibadat dengan sempurna atas nama puji-puji pada Allah. Ya Allah, aku dapat beribadat. Di padang mahsyar nanti, saksi depan Allah nanti, kan aku beri nikmat kepada kamu kesihatan, kamu tak tinggal ibadat, dan kau puji aku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini di antara ringkasan 3 sebab utama kata para ulama mengapa pentingnya kalimah alhamdulillah itu, bukan secara fizik, bukan secara kalimahnya, tetapi dari sudut amalannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab itulah kita, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya sebut bukan apa ni, sebab ini dalam tazkir subuh macam ni, kita dalam keadaan hati kita masih suci, masih murni, hati kita masih bercahaya ni, kita nak perkukuhkan lagi. Sebab itulah bila kita dengar bacaan dalam solat kita bersama imam ke, tak kira pagi ni, semalam ke, izin Allah bagi besok, bila bermula saja kalimah Fatihah dengan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ia benar-benar berikan kita titik keinsafan, kesedaran betapa benar Allah itu maha terpuji, maha agung, maha mulia,
maha sempurna, maha hebat, maha esa dan maha baik dan seumpama. Kalimah itu sebenarnya nyawa kepada kita. Nyawa kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita hiaskanlah dengan ucapan yang kita sebutkan, alhamdulillah, dengan resapan hati, resapan jiwa yang kental, bukan sekadar ucap bibir semata-mata. Kita nak pasak masuk supaya dengan kuatan kalimah itu kita akan hidup dalam rahmat, hidayah dan kebaikan yang berpanjangan, tidak kebaikan yang sekadarnya ataupun terhenti sekadarnya. Baik, tuan-tuan puan-puan, di pagi ini saya nak ajak tuan-tuan untuk menghayati, memahami dan kita nak memaknakan ayat Al-Quran kepada kita semua. Dan ayat yang saya nak bawa pada tadabbur dan tafsirnya ialah ayat dari surah Ar-Ra'du, iaitu surah ke-13, juzuk yang ke-13, surah ke-13, ayat 25 dan seterusnya. Ar-Ra'du ayat 25, surah yang ke-13 dan seterusnya lah. Kalau mampu kita ambil dalam 3 ayat, kalau tidak kita terhenti setakat kita mampu, insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Yang bermaksud, dan orang-orang yang melanggar janji Allah, dan orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerosakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, itu Jahannam. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. 2 ayat awal kita ambil. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Merenungi ayat semacam ini sepatutnya banyak berikan kita titik keinsafan, titik kesedaran yang boleh menitikkan kepada kita banyak benda-benda yang sifatnya untuk mengekali keimanan kita kepada Allah dan menjauhi keburukan dan kejahatan dalam sebuah kehidupan beragama. Bila Allah sebut dalam ayat ini, tanpa saya bawa cerita awal tentang sebab turun pada pagi sambil tu ayatnya, bila Allah sebut wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Saya nak tarik perhatian kepada apa yang disebutkan oleh seorang tokoh besar yang bernama Al-Syekh Al-Marhum Muhammad Ali As-Sabuni. Dalam kitabnya dia menyatakan bahawa yanquduna uhuduhum ba'dama wathaqu ala anfusihim lillahi an ya'malu bima uhida ilaihim min ta'ati wal iman bih. Dia begini, kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sedarkah tidak kita ada satu perjanjian dengan Tuhan? Kita perjanjian sebenarnya, al-mitsaq, suatu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang mutlak, perjanjian yang bersifat mutlak, yang kita ikrarkan daripada awal kita hidup sampai bila-bila. Apa dia tuan-tuan? Mitsaq kita dengan Tuhan. Mitsaq ini perjanjian. Al-ahdu, janji. Ialah bila kita bermula dengan ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, mengakui, mengimani, meyakini, mempercayai, menegaskan tiada Tuhan yang lain yang Maha Esa
melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimakna daripada kalimah syahadah, menegaskan, meyakini, dan kita seolah mengikat kalimah itu kepada kita dalam konteks akidahnya. Di samping kita bukan sekadar ikat kita dengan Allah, tapi dengan pengutusan Nabi Muhammad yang diutuskan Allah buat kita sebagai pemandu, sebagai pembawa kebenaran, sebagai penyelamat kita atas kalimah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku tegaskan dengan penuh keinsafan, keyakinan, kepercayaan mendalam, Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tuan-tuan, ini iqrar. Satu iqrar yang meletak kita dalam sebuah kehidupan yang akhir dikawal oleh apa? Ini kita kena faham. Dikawal oleh batas-batas agama itu sendiri. Batulan Islam, batasan kita ada batasan Islam. Seorang menganut agama Islam bersyahadatlah batasannya. Batasan dalam Islam jelas, kata para ulama, ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Itu batasan agama. Sekal dalam Islam ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Bila kita ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah, ini pengakuan ni, iqrar dengan Tuhan ni, kita masuk sekal agama. Tak boleh melewati sekal tersebut. Apa dia? Fi'lul awamir, buat apa yang Allah suruh, jauhi apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita masuk dalam situasi dikawal oleh agama. Itu iqrar. Tetapi masalah kita ialah kadang-kadang kita tak rasa kita berada dalam sekal macam tu. Itu kelemahan kita, bukan lemah agama. Itu adalah kelemahan kita kerana kita manusia diserang oleh nafsu syahwat, oleh syaitan, oleh kejahatan syaitan dan kejahatan nafsu kita. Kerana agama sifatnya, kata Syed Qutb rahmatullah, agama adalah penyelamat. Agama adalah pendinding kepada kita. Agama itu, kata Syed Qutb lah, seorang tokoh besar, pendakwah terkemuka, meninggal tali gantung kemudiannya. Agama bagi dia penyelamat dan pendinding. Tetapi ada orang melanggar dinding agama, itu masalah dia. Hingga dia tembus dinding itu dengan keadaan dia tak tahu dia telah menembus agama dengan kejahatan, kemaksiatan. Itu masalah. Jadi kita dan tuan-tuan dirahmati sekalian, kita dalam keadaan ada iqrar sebenarnya. Kalau dalam bahasa sekarang kita namakan MOU lah. MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala. MOU ni lah menjadi sebab untuk manusia kena berhati-hati, berjaga-jaga, beringat-ingat, berwaspada, ala hadarin. Batulah Tuhan kita diajak oleh agama supaya beringat-ingat. Batulah dalam hal ini bila Allah sebut kepada kita, ayat berbunyi walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Kata Al-Imam Ali As-Sabuni, iaitulah melanggar dalam satu perkara besar, itu mentaati Allah, ta'atihi wal imani bihi. Melanggar dalam perketaatan, ketaatan. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam agama ni asas utama ialah perkara ketaatan. Itu asas utama. Kenapa disebut agama itu asas ketaatan? Sebab kita makhluk. Bila kita makhluk, kita adalah Khaliq pencipta, dan sifat Al-Khaliq lebih berkuasa. Al-Makhluk tak ada kuasa, lemah dan kerdil. Jadi yang lemah kena patuh pada yang kuat. Maka datanglah kalimah at-ta'atu, taat kepada yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dalam bab ibadat kita, ini satu rumusan mudahlah kita boleh faham macam tu. Dalam bab ibadat kita ni, daripada kita solat, kita berzakat, kita buat haji, kita buat apa ibadat kepada Allah sekalipun, kunci utama ialah ketaatan. Kenapa kita solat? Mentaati Allah. Kenapa taat Allah? Allah yang suruh. Itu bahasa mudah tu. Kenapa kita berzakat? Mentaati Allah. Kalau berzakat, Allah perintah. Hujah, dalil ada. Bila bab solat, Allah sebut kepada kita, wa aqimis salah, tunaikan sembahyang. Bila bab zakat, pun sama, khudh min amwal sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil bahagian harta mereka dan cucikan, kata Allah, dengan maksud sumbang, beri pada asnaf. Ada perintah. Datang tentang isu bernama haji dan ibadah haji. Kenapa haji? Taat pada Allah. Siapa suruh? Allah suruh. Apa hujahnya? Ada. Wa azzim fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurullah. Ayat turun. Allah kata kepada kita, tunaikan haji dan buat haji. Walaupun berjalan kaki pun datanglah, sepayah mana pun datang. Siapa suruh? Allah. Ketaatan? Ya. Siapa suruh? Tuhan. Kenapa? Allah perintah. Demikian dalam soal-soal ibadat yang lain. Puasa. Kenapa puasa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa suruh? Allah. Apa hujahnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kesemua hujah-hujah ini hujah yang qat'i, melahirkan ketaatan berada satu benar mutlak. Maka bayangkan seorang manusia yang melanggari perintah tadi, apa hukumannya? Hukumannya ialah kemurkaan Allah dan kemusnahan. Maka Allah sebut ayat ini, Allah kata apa? Walladzina yanquduna ahdallah mitsaqahum walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Selepas dia itu iqrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pandangan menarik daripada Al-Imam Qurtubi. Dia kata apa? Sebenarnya dalam hidup ini, apa pun iqrar kita dalam iqrar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan satu bebanan. La yatahammalul insan bima amara Allah bi. Tidak ada bebanan sama sekali. Ini benda yang kadang-kadang kita nak kena renung ni. So ada orang yang rasa bebanan. Susahlah beribadat, susahlah buat ibadat, susahlah nak pergi mengaji, susahlah ke masjid. Ada orang macam tu. Ada tuan-tuan, bukan tidak ada. Kalau tak ada bebanan dalam bab ibadat, kenapa tak beribadat? Ada bebanan itu. Bebanan dalam bentuk pelbagai lah. Bebanan datang pada hati yang kotor, daripada syaitan meresap, macam-macam. Tapi bebanan tu ada. Padahal kau diukur dengan akal yang waras, dengan iman mendalam, tak ada bebanan. Acap kali saya sebut sebagai contoh yang agak tak berapa nak cerdik lah, tapi itu agama, cerdik juga ke mana-mana pun. Kenapa kita dalam hidup beragama? Kalau dalam hukum fiqh beribadat ini, kita kalau tersandar kepada fiqh ibadat, dalam bab ibadat tak ada bebanan. Orang musafir bila dah sampai dua marhalah, 85 km, 90 kita ambil sebagai satu angka yang 90 km, salat yang 4 dah boleh qasar 2. Kemudian dalam tempoh solat, dalam tempoh bermusafir, ada masa dia boleh qasar dan jamak. Arti ada sana kelewasan dalam bab solat. Allah tak bebankan sampai tahap menyeksa batin orang bermusafir. Ruang tu ada. Tetapi bebanan kita dah musafir tak solat. Dah musafir tak solat. Sebab apa? Musafir malah kena pula keluar negara, dia langsung tak mengaji bab solat macam mana ni. Perjalanan 8 jam, 10 jam atau kapal terbang. Maka solat terabai.
ke airport jam 12 tengah hari dekat waktu zuhur, penerbangan pukul 3 petang. Kadang-kadang dia tak tahu cara nak bermusafir, cara nak bersolat, tak solat. Jadi bebanan tu datang pada hati yang kotor. Sebab tu dalam agama ni, ibadat dalam Islam, fiqh ibadahnya ada keluasan. Orang yang berpuasa, uzur syar'i, boleh tinggal puasa. Seorang dah berumur lanjut, tak boleh berpuasa, boleh fidyah puasanya. Tuan-tuan, semua ini kalau kita renung balik, tak ada bebanan dalam bab ibadah. Sebab itulah bila Allah sebut orang melanggar perjanjian dengannya, jaga-jaga. Ada yang menyebut kepada kita bagaimana seksaan pedih menanti. Batulah kita di padang mahsyar nanti, mahkamah Allah Subhanahu wa taala bersidang, dibuka meja bersidang kalimat Allah ataupun kalimat Allah pada mahsyar untuk dinilai bab ibadat. Penilaian utama bila mahkamah Allah bersidang di pada mahsyar ialah untuk menghitung bab ibadat kita, janji kita kepada Allah masa hidup, daripada soal ibadat yang wajibnya, termasuk solat fardu tadi macam-macam, sampai kepada soal haji dan semua. Itulah di antara fokus utama mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak kamu dan beribadat. Allah tak tanya kita daripada mahsyar asal bagi mana, Malaysia ke Arab, Melayu ke Arab, Jawa ke tak Jawa, duduk di mana, di Bangsa, di Banting, duduk di mana, orang Kelantan, orang Johor, tak tanya orang mana kamu, tak, dia tanya tentang ibadat. Ini sebagai suatu benda yang simple, kita faham macam tu. Tapi masalahnya sekarang ialah bebanan tadi. Itulah disebutkan oleh Imam Qurtubi. Dia kata bila ada bebanan yang bersifat, namanya hati yang sakit, jiwa yang mati, syaitan meresap jantung, ibadat yang bebanan. Jadi tuan-tuan, disilah kita punya key point utama kita. Allah sebut jaga-jaga. Sebab yang kita takut di penghujung tu Allah sebut ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udar. Ada dua benda menanti. Pertama al-la'nat, kedua ialah kediaman yang buruk, tu neraka jahanam. Ini semua cerita bukan dunia ni, cerita di sana. Ini bukan cerita sekarang, bukan cerita hari ini, bukan cerita pagi ni, cerita di alam sana. Ulaika humul la'natu, bagi mereka laknatan, walahum su'udar, bagi mereka rumah kediaman yang buruk, jahanam, membakar-bakar. Su'udar, neraka jahanam mudahnya. Cerita akan datang. Jadi natijah kata Allah Azza wa Jalla, orang ni tunggulah kelaknatan. Bila Allah melaknat manusia, diberikan penghujung kehidupan yang begitu rupa, habis tuan-tuan. Kita boleh bayang lagi dah. Batulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dibacakan ayat daripada Al-Qari'ah, ayat di mana Allah sebut bagaimana penghujung orang-orang tidak beruntung. Dia dalam surah Al-Qari'ah kita baca ayat yang berbunyi Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'aynil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ayat sebenarnya ada dua ayat penting. Pertama Allah sebut kepada kita golongan yang beruntung, kedua gagal. Yang beruntung kata Allah siapa? Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang datang dengan pahala yang banyak, amal soleh yang lengkap, hidupnya kata Allah tenang setenang-tenangnya, 'aisyah radiyah, hidup yang bahagia, syurga. Golongan kedua kata Allah bahaya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Golongan yang ringan timbang amal, banyak amal jahat, yang baik tak banyak ni, jahat banyaknya, kata Allah Azza wa Jalla, dia akan berada dalam keadaan hidup yang penuh kecelakaan. Umar bila dengar ayat tuan, dia menangis.
Umar Al-Khattab menangis, sungguh-sungguh menangis, sebab dia dengar ayat yang kedua tadi. Allah sebut fa ummuhu hawiyah, maka rumah kediamannya adalah hawiyatun, neraka yang membakar-bakar, tak henti bakarannya 24 jam, menjulang tinggi apinya. Hawiyatun narun hamiyatun, dengan neraka bakar-bakar. Menangis Umar bin Al-Khattab, hingga sahabat tanya Umar, apa engkau ni Umar begini? Lalu kata Umar, khiftu an akuna minhum. Kata Umar, aku takut kalau aku tergolong golongan itu yang dibakar neraka. Subhanallahil azim. Jiwa manusia bila sudah ada di sana, kekentalan jiwa dan iman ada, dia merasai. Bukan dia sebenarnya, Umar golongan selamat 10 sahabat syurga ni, tapi dia merasakan. Ini yang kadang-kadang kita nak jelmakan macam tu payah. Tuan-tuan sekalian, bagi saya kata untuk saya lah, kita nak kena ada usaha yang lebih sikit lah daripada sudut agama ni. Terutama kadang-kadang dalam kerana kita untuk memahami konteksnya, mana baik buruk, kita kena faham banyak benda. Antara yang pertamanya ialah kita kena letak di hadapan kita cerita tadilah. Jangan sampai Allah melaknati kita. Jangan sampai Allah SWT letak kita dalam keadaan suudar tadi. Kita kena faham macam tu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah untuk jauhkan kami daripada siksaan. Dia dalam agama ni tuan-tuan, satu lagi di antara fakta penting ialah kita kena minta kepada Allah doa-doa yang bersifat jauhkan daripada api neraka, jauh daripada siksaan. Ini di antara benda-benda yang besar dalam Islam. Bahkan itu di antara nadi utama sebuah kehidupan beragama. Kita minta kepada Allah jauhkan api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Antara biasa kita baca lepas solat tu, di antara doa, antara ucapan zikir ya, yang boleh kita amalkanlah. Tapi ada doa Nabi yang Nabi sebut khusus ada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Itu doa Nabi daripada Abu Daud. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jauhkan kami daripada kebobrokan dunia, kerosakan dunia kami jauhkan. Yang keduanya, wa ajirna, jauhkan pada azab akhirat, jauhkan azab akhirat yang menakutkan. Baik, dalam hal ini sikit lagi Allah sebut kepada kita bukan setakat ikrar tadi yang kita gagal tunaikan. Yang kedua kata Allah, wa yaqta'una ma amara Allah bihi. Allah gabungkan sekali ayat itu dengan perkataan yang keduanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk agar disambungkan. Tuan-tuan sekalian, kata Al-Imam Ali As-Sabuni, dikata apa? Allah dengan tegas menyebut dalam ayat ini, ay yaqta'una ar-rahima allati amara Allahu biwasliha. Allah gabungkan sekali dalam ayat ini. Pertama, orang-orang yang melanggari janji dengan dia dalam bab tadilah qata'atan. Kedua, Allah hina orang-orang yang sifat macam mana? Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala. Kata As-Sabuni, ay yaqta'una ar-rahima, golongan yang suka memutuskan ar-rahim. Ini masuk golongan Allah laknati dan neraka menanti. Timbul satu soalan sikit, soalan pendek. Kenapa Allah gabungkan isu ikrar dengan dia dalam konteks agama tadi, skala agama tadi, tiba-tiba Allah sebut kalimah yaqta'una ma amara Allah bihi yasal. Maksudnya Allah kait dengan orang memutus ar-rahim. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita renung sekejap, dalam bahasa mudah saja, saya nampak begini. Saya cuba menyemaklah. Saya cuba semak, tengok 2-3 tafsir yang ada depan saya pagi ni sebut As-Sabuni. Rupa-rupanya ada satu benda
Bila kita bercakap tentang hubungan ini, iqrar dengan Tuhan, kita iqrar kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, itu nama kita nak bina hubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ni Tuhan, tak cukup kita dengan Allah saja hubungan. Ada hubungan yang kedua, hubungan dengan manusia. Dengan manusia. Tak cukup kita hanya dengan Allah jaga hubungan, sembahyang lengkap, tahajud tiap hari, zakat tak pernah berhenti setiap tahun, derma hari-hari, zikir jangan cakaplah, 2000 hari biasa 2000, subhanallah. Dengan Allah tegak kita dalam bab ibadat. Tiba-tiba orang dengki, dendam, caci, marah, maki, tak suka, macam-macam, putus hubungan. Oh, dengan Allah jangan cakap, pegang tasbih itu tak lekang 3 jam pegang, air mata tumpah sampai boleh takun dengan botol 3 botol kerana menangis. Bagus. Duduk di masjid pada asar sampai maghrib isyak balik, tak langsung pada tidur terus di masjid, qiyam terus contohnya. Bagus. Tak bagus apa-apa, bagus lah. Tapi bila dalam soal kemasyarakatan, hablum minan nas, dia gagal. Dengan rakan dia berbalah, dengan keluarga dia bertengkar, dengan orang dia dengki, dengan orang dia caci maki, adu domba, habis. Jadi Allah kaitkan iqrar manusia ini bukan dengan aku saja, orang pun kamu ada iqrar juga. Kena ada satu hemahnya, sayang kasih, hormat menghormati, cinta sayang kasih, memberi sesuatu yang sifatnya membina hubungan yang baik. Dia tengok tuan-tuan, betullah kita beragama ni Allah minta macam tu. Jadi bagi saya lah, ayat ni memang ayat yang nampak ringkas padat. Jadi kata Imam Sabuni, Allah dengan sebut terang jelas, ayyaqta'na rahimah, orang putus ar-rahim ini tak ada nilai langsung dalam hidup kita. Tuan-tuan kena semaklah. Saya sebut ini, saya tak tahulah, saya ada kelemahan juga, bukan ada kekuatan selama-lamanya. Hati manusia berbolak-balik, boleh berlaku macam-macam kepada kita, terutama kalau kita dengan teman taulan kita yang sifatnya macam-macam lah. Rakan perniagaan kita boleh berdengki dendam, rakan sesyarikat kita boleh timbulkan angkara durjana macam-macam atas nama tak puas hati. Kita sepejabat antara bos dengan anak buahnya, antara head of department dengan anak buah, kadang-kadang timbul kelonggaran hubungan menyebabkan bertekak, berbalah, bersemuka sampai pencen, degedam. Ini benda-benda macam ni tuan-tuan, jangan pandang lekeh. Orang adik-beradik tak bertegur dah banyak tahun, tak pergi mari, sampai anak saudara tak kenal, anak saudara dah masih universiti, jumpa di jalanan, anak siapa tu? Macam muka aku. Anak saudara 20 tahun umur, contohnya, muka macam miras aku. Ya anak adik awak lah, tapi tak temu 20 tahun. Contohlah, bukan kita, orang lain lah tu. Berlaku tuan-tuan. Saya ada pengalaman tu. Pengalaman tu bukan saya lah, pengalaman pelajar saya. Menangis di depan saya. Saya ingat lagi tu, saya menangis. Demi Allah, saya bergaji ke sepengajar KUM, belum pencen. Datang mengadu anak murid, dia bukan jabatan saya tapi cari saya. Dia kata, Ustaz, yang datang tu saya, pak saudara saya. Sebab hari tu ada program agak, ni cerita lama, tapi saya ingat cerita tu, saya menangis. Sebab apa sebab? Sedih lah. So pagi jumpa saya di bilik saya. Saya tengok tadi pak saudara saya, Ustaz, saya kenal, dia tak kenal saya. Kenapa macam tu berlaku? Dia sebut cerita keluarga berbalah ni. Saya menangis depan dia. Saya kata, Allah, pak saudara awak tu adalah makam ayah saudara juga tu. Ayah macam ayah dah, tak ada orang lain dah. Darah dia darah awak, darah awak darah dia. Ya Ustaz, saya faham. Saya tak nak tegur Ustaz. Dia menangis.
Tak apalah, ni cerita lama ni, kadang-kadang bila recall balik menangis juga saya, sebab benda tu benda jiwa. Itulah putus hubungan dalam agama itu jenayah besar dalam Islam. Jenayah besar. Allah sebut ni, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka kelaknatan dan neraka lah tempat tinggal bagi mereka itu. Jadi tuan-tuan sekalian, keterkaitan tadi kita kena jaga betul-betul dengan Allah. Kita kena angkat hubungannya dengan orang, kita kena jaga hubungan. Jangan sebertahap berpecah kasih, berputus arang dengan orang yang patut kita sayangi, baik teman taulan, keluarga apatah lagi. Ini antara ayat yang ringkas sebenarnya tapi padat. Kemudian di penghujung sikit lagi lah, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki pada semua yang dia kehendaki. Allah sebut kalimah ini tuan-tuan penting ni, sebab kata Al-Imam As-Sabuni, aywas'a ala man yasha'u min ibadihi wa yudayyiq ala man yasha' hasbil hikmati wal maslahati. Dia buat rezeki ni tuan-tuan sekalian, dia ada kaitan dengan Tuhan, kok mana-mana dengan Allah. Usaha kita tara mana, banyak mana, kuat mana, kita dapat. Ni soal rezeki ni, masuk rezeki harta lah. Kita usaha dapat, jangan bimbang lah. Usaha rezeki ni, siapa yang usaha dapat, walaupun dia macam mana pun, dah rajin, dah bijak berfikir, bijak merancang, kekuatan ada, sumber ada, dapat. Walaupun tak semayang, tak jaga ibadat, tak kenal agama, dapat, jangan bimbang. Satu, Allah sebut kepada kita, hal rezeki ini Allah yabsut, Allah ada campur tangan. Allah ada campur tangan bab rezeki. Dia boleh beri, boleh tarik. Boleh beri, boleh tarik. Yabsut rizqan, maksud dengannya Allah kata dalam ayat ini, yabsut, dia boleh beri. Lima yasha, siapa dia naik, Allah boleh tarik. Dan kata Sabuni, dia kata ayyawassa ala man yasha wa yudayyiq ala man yasha. Allah boleh sempitkan, Allah perluaskan. Sebab tu jangan kita lupa, rezeki kita dapat walaupun satu sen, ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita semata-mata, hak kita. Dan aku cerdik, aku bijak, aku pandai, betul. Kerana cerdik memang dapat banyak, kerana tak cerdik memang kurang lah. Betul, ada kotak berfikir yang jauh, pandai mengurus, ada sistem manajemen yang kokoh, kecerdikan dalam, ada lima macam dapat. Tapi ingat, anda masih ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah campur tangan, walaupun satu sen, Allah campur tangan. Sebab tu Allah boleh sempitkan, Allah boleh perluaskan. Ini ayat ni penting tuan-tuan ni. Wa yaqdir, Allah ditentukan. Betul, bab inilah kadang-kadang kita kena letak di hadapan, bila Allah yang campur tangan urusan rezeki aku, jangan kita lupa ya Allah Subhanahu wa taala. Betul lah, syukur kena berpanjang. Jadi alhamdulillah, dia kena perpanjangan lah. Alhamdulillah dapat aku rezeki makan minum, rezeki harta benda, tak pernah putus walaupun satu sen, bertambah-tambah dia. Sebab kita tahu Allah pun campur tangan, dia yang menentukan. Dia boleh perluaskan, yudayyiq, dia boleh sempitkan. Sempit, dia tarik terus by cash. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, hal ini kamu kena fahami manusia. Tuan-tuan sekalian, jadi ketika itulah kita perlu kepada ingatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak padam ingatan pada Allah. Waktu kita jaga rezeki, kehalalannya, kemuliaannya, sedikit halal, banyak pun halal, Allah berkati, Allah radai. Ada hak-hak tertentu yang kita kena sumbangkan. Kalau bab sedekah, sedekah derma. Kalau bab zakat, tunaikan. Itu semua hak Allah belaka. Allah campur tangan bukan dengan maksud dia tarik ke belah kita. Kamu kena bank aku setiap bulan 1 juta, kena bank aku nak. Tak ada. Tak ada nak bagi nombor kita, akaun dia. Allah campur tangan, maksud Allah nak memberkati. Yang sikit aku nak berkati, yang banyak aku nak berkat. Allah campur tangan macam tu. Untuk kita, bukan untuk Allah. Mana segala kebaikan untuk kita. Yang sikit bertambah-tambah kebaikan, yang banyak bertambah.
Allah campur tangan demi kebaikan kita, bukan dengan maksud nak ambil pada kita, tidak. Itu berbeza manusia. Kita ada campur tangan keluarga, mak campur tangan bab urusan rezeki anak, ayah campur tangan. Ayah kata apa? Lalu jangan lupa setiap bulan ini nombor akaun ayah ni, bukan seekon, 5 akaun dia berinya kepada anak. Demam anak tak rebah. Contohlah ni, bukan orang kita, orang luar negara lah ni. Campur tangan. Kena pula anaknya memang kerja besar, bergaji besar, ayah termenung panjang. Begitu kenapa? Tiap bulan paling tidak 2,000 kau pun dapat. Nombor akaun hantar orang lagi. Contoh, ayah ada di sana hak, dia nampak dia berhak, dia campur tangan, tapi ke arah untuk mewaris rezeki anak. Anak gaji 10,000 sebulan, dah masuk akaun 2,000, anak depan kepala, bening kepala, nak bayar tu bayar ni. Akhirnya ayah dah minta 2,000 sebulan, itu buat ayah, mak pula akaun mak macam mana? Tekanan datang. Campur tangan manusia mengurangkan, tapi Allah campur tangan menambahkan lagi. Allah campur tangan hal rezeki untuk Allah tambah lagi berkat rahmatnya, yang sikit jadi banyak, yang banyak makin banyak. Allah lain, tuan-tuan. Lepas kita jangan lupakannya. Isu ayah tadi saya tak kata salah, anak pun perlulah ada hemahnya, tapi ayah jangan lebih berhemah. Saat menekan, janganlah pula alur syarat mudah saja, tiap bulan ayah nak 3,000. Itu ayah yang bukan ayah, itu kepala bapak tak tahu. Minta maaf lah, kasar sikit pagi ni. Hemah kita bukan begitu. Anak mampu tolong sikit sebanyak, alhamdulillah, dalam qadarnya. Anak beri 100 sebulan, alhamdulillah. Anak pun kena jadi juga. Anda bergaji 20,000 sebulan, takkan ayah 50 sebulan? Angkatlah sikit, ablah sikit. Ataupun ikhlas dengan ayah. Ayah, Alung bukan apa, bebanan banyak sekian-sekian. Alung mampu beri ke ayah sekian sebulan, 800. Alung kan tak lupa, insyaAllah. Ada masa banyak, Alung lebihkan. Kurang, Alung minta maaf. Hemah tu ada. Ayah beriman, alhamdulillah, terima kasih, saya tak ada masalah apa, sikit pun tak apa. Yang penting Alung berjaya, Alung hidup berkat, ayah doakan, insyaAllah. Itu saja. Ayah doalah kepada ayah kebaikan. Itu ayah mak yang baiklah tu, kaki masjid lah, tuan-tuan. Kaki ilmu, kalau tak ada ilmu, dia tekan anak sampai anak, ya, lemas dalam lautan hidup lah. Kamu kena beri long, tak beri ayah tak redha. Ingat, tak redha tu, itu tak redha tak bertampak namanya. Ini semua, tuan-tuan, benda kita kena jaga. Sebab anak kena ada hemahnya, cerdiknya, ayah kena ada cerdiknya. Bila bercakap hal cerdik dan keluarga ni, dia kena ada kekuatan. Ilmu lah memandu, agama impin, iman impin. Kalau tak ada ilmu iman agama, menekan. Anak pun hilang hemah, ayah pun tak dipandangnya, anak pun tak pandang ayah, mak pun tak pandang. Ini payah, tuan-tuan. Kita ada kekuatan ilmu iman, selamat. Baik. Ayat tadi nak cerita Allah tu Maha Kaya. Allah campur tangan, bukan nak rosakkan kita, untuk kebaikan hambanya. Yang sikit bertambah berkat, yang banyak akan tambah berkat lagi, insyaAllah. Jangan lupa, bila Allah campur tangan, itu hak dia sebenarnya. Sebab dia berkuasa. Beri, ambil, tarik dan beri. Wallahu a'lam telah sekadar pada pagi ini. Redung-redung kalah, saya cuba nak habiskan 3-4 ayat tadi. Ayat 28 tu penting sangat. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum tu nampak tak sempat. Sekadar itulah untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu, yang bercakap faham, yang mendengar pun faham, sama-sama kita memahami, kerana kita nak ilmu yang satu, hidup yang sama, dan jalan kita jalan yang satu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dirahmati, akhirat diradai, amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.